Buletin Didik 18 Januari bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan menambah baik proses pembayaran wang bantuan awal persekolahan termasuk memasukkan terus ke dalam akaun bank murid atau ibu bapa mereka supaya lebih selamat dan menjimatkan masa. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya juga mengambil maklum semua cadangan yang dikemukakan pelbagai pihak. Setakat ini kita stick dulu dengan proses yang sedia ada, tapi kita akan tambah baik dari semasa ke semasa. Jangan risau. Tambah baik tu mungkin dari Sebab kita kena ambil makluman begini. Ada memang pelajar-pelajar ini ibu bapa mereka tidak ada akaun. Jadi sebab tu kita masih menggunakan cara yang konvensional untuk merekodkan penerimaan dan pembayaran wang tersebut. Tapi kita ambil maklum dan kita akan tambah baik dari semasa ke semasa. Beliau yang merupakan ahli Parlimen Nibong Tebal ditemui selepas menyampaikan sumbangan Tahun Baru Cina kepada 103 warga emas di Perkampungan Jawi, Georgetown malam semalam. Jelas beliau, pihaknya masih perlu melakukan proses pemberian wang bantuan awal persekolahan itu secara bersemuka kerana perlu mengambil kira terdapat ibu bapa yang tiada akaun bank. Isu pembayaran bantuan awal persekolahan timbul selepas seorang guru besar kehilangan RM109,000 yang diperuntukkan untuk sebuah sekolah di Beranang, Selangor. Wang berkenaan dilarikan individu yang memecah tingkap kenderaannya di Semenyih dalam kejadian jam 10 pagi Isnin lalu. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pelbagai pendekatan bagi mendidik kesedaran jenayah ke arah pembentukan masa depan pelajar yang lebih terjamin. Di Perlis, polis menganjurkan pameran pendedahan salah laku jenayah yang dimulakan di peringkat sekolah rendah sebagai kesedaran awal pelajar mengenai kesan buruk perbuatan itu. Pameran penyalahgunaan dadah, persenjataan dan undang-undang jalan raya dilakukan pada penganjuran Karnival Keusahawanan di Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung, Padang Besar. Penceritaan mengenai kesalahan dan hukuman yang dikenakan atas perlakuan jenayah dilihat berjaya menarik perhatian murid menyaksikan pameran itu. Ia secara tidak langsung diharap dapat membentuk dan mengajar nilai-nilai murni seawal yang boleh agar mereka kelak menjadi seorang yang elok kepribadiannya. So kita mula dengan yang anak-anak yang kecil-kecil ni lah, yang sebab dia orang mudah untuk dapat apa yang kita bagi dan dia mudah untuk bercakap dengan mak ayah dia orang. Kadang-kadang mak ayah ni lebih dengar dengan cakap anak-anak dia dalam kenderaan kan. Itulah yang saya nak cuba sampaikan. Sebab tu pendidikan awal tu memang kita akan mula dengan daripada rendah lah, peringkat rendah sekali. Warga sekolah termasuk murid dan ibu bapa yang turut berkunjung ke karnival itu menyambut baik pendekatan yang dilakukan. Selain pendedahan awal kepada kesedaran jenayah, ia memupuk minat murid terhadap kerjaya kepolisan. Rasa best lah, macam nak tangkap gambar dengan polis. Tengok tu lah, nanti dadah polis-polis tu. Tengok jenis-jenis dadah, jenis-jenis pisau. Lepas tu, polis tu saya kata, jangan terlibat dengan dadah sebab membahayakan kesihatan. Turut berlangsung pameran dari pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Perkeso dan Perbadanan Perpustakaan Awam. Bagi mencongkil bakat-bakat murid berkeperluan pendidikan khas MBPK dalam bidang kesenian, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menganjurkan Festival Kesenian, Kebudayaan, Kemahiran dan Keusahawanan 2023. Festival disertai lebih 500 murid MBPK dari 75 buah sekolah yang terdiri daripada Sekolah Pendidikan Khas SPK, Program Pendidikan Inklusif PPI dan Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Penganjuran festival selama 3 hari yang bermula semalam berlangsung di Kompleks Kraft Kuala Lumpur, Jalan Konleh. Ia bagai satu platform pertandingan yang mempelbagaikan aktiviti ko-kurikulum murid berkeperluan pendidikan khas. Festival yang dianjurkan kali ketiga ini melibatkan pelbagai kategori MBPK seperti bermasalah pembelajaran, ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran dan ketidakupayaan fizikal. Kemenjadian murid-murid bukan sahaja dilihat dari segi akademik tetapi juga dilihat dalam segala bentuk aspek termasuklah bidang co-curriculum. Pembangunan sahsiah dan jiwa yang kental
mampu melahirkan insan terdidik. Pembentukan sasiah diri melalui kurikulum mampu membina jati diri, disiplin, berkeyakinan, berdaya saing dan berkemahiran. Acara-acara yang dipertandingkan untuk mencongkil bakat kesenian dan kebudayaan adalah tarian etnik Malaysia, bercerita-cerita rakyat, peragaan pakaian, mewarna dan nyanyian irama Malaysia. Selain itu, acara seperti hiasan pulut kuning, kubahan bunga telur, kubahan sirih junjung, mewarna batik dan solekkan pengantin bertujuan melatih kemahiran MBPK sebagai persediaan kerjaya dan kebolehpasaran. Mereka juga berpeluang mendapatkan pengalaman keusahawanan melalui penyertaan gerai jualan oleh pihak sekolah dalam festival ini. Masalah apa ni? iPad aktif lah. Okey, jadi awak memang minat colouring tu macam mana? Saya memang minat pun. Tapi datang sini ingatkan tak masuk apa-apa. Sekali dapat masuk macam ni lah. Okey, tapi kenapa awak minat nak masuk aktiviti macam ni? Saya minat sebab mewarna ni memang saya minat. You memang minat mewarna? Ya, minat warna. Dah berapa dari umur berapa minat ni? Dari Form 1 lah. Form 1 boleh. So selalu masuk pertandingan semua? Selalu menang ke macam mana? Menang boleh lah. Nombor 3 macam tu lah. Tapi esok ada pertandingan. Sebab hari ni buat practice lah. So siapa yang ajar you mewarna semua? Cikgu kelas kita lah. Bila dia masuk pertandingan, keadaan tu berbeza daripada sekolah. So kalau masuk pertandingan mungkin dia kena seria sikit, dia kena berusaha sikit. Kalau kat kelas mungkin macam enjoy je dalam kelas untuk nak belajar ke nak main ke kan. Jadi saya rasa pertandingan ni memang menarik lah. And then banyak bakat-bakat murid yang kita sendiri tak sangka. Kadang-kadang kita sendiri pun tak boleh buat. Contoh macam gubahan bunga telur kan. Kita pun belajar juga dengan YouTube tapi dia orang boleh dapat sekejap je. Masakan hidangan pengantin pun sama juga macam tu. Kita latih apa yang dia buat tak sama dengan dia ada pendapat dia sendiri kan. Jadi apa yang kita latih tak samalah. So saya rasa macam pertandingan-pertandingan macam ni memang baguslah untuk murid-murid pendidikan khas mencungkil lagi bakat mereka yang kadang kita sendiri tak nampak di sekolah. Diharapkan melalui pertandingan-pertandingan yang diadakan bukan sekadar untuk meraih pingat kemenangan, malah menjadi satu platform yang mampu mewujudkan daya saing yang sihat, daya tahan fizikal dan mental, semangat berpasukan, perkongsian pintar dan jalinan silaturahim dalam kalangan MBPK dan seluruh warga pendidikan khas. Sikap keterbukaan petani di Sungai Besar Selangor yang mahu menggorak langkah ke hadapan dengan mempelajari serta mengadaptasi penggunaan teknologi dalam tanaman buah melon akhirnya membuahkan hasil. Apa tidaknya dengan hanya penanaman dalam tempoh kurang lebih 2 bulan, 500 biji buah premium itu sedia untuk dipasarkan. Buah ini merupakan hasil kajian daripada 5 benih yang dibuat khas oleh sebuah syarikat tempatan. Ia dinamakan sebagai Melo Cell atau Melo Selangor sesuai dengan statusnya yang eksklusif dan premium. Ladang ini juga merupakan lokasi pertama tanaman secara komersial dengan menggunakan kaedah pertanian pintar. Permulaannya saya berani sebab saya minat pada sistem IoT dia. Sebenarnya saya minat pada IoT dia sebab Internet of Thinking ni masih baru lagi untuk saya kan. So saya belajar sikit-sikit timbullah minat. Mencuburi bilang teknologi ini adalah lebih baik lah. Sebab teknologi ni kita boleh bukan saja pertanian, sepeternakan kita boleh juga menggunakan teknologi sebab dia macam sistem smart farming lah. So kita boleh jaga air untuk peternakan, sama juga macam kita buat kebun lah. Bagi pengusaha, meskipun kaedah berkenan menelan kos yang agak tinggi, namun hasilnya amat memberangsangkan. Melon ni ada satu market yang boleh diceburi oleh petani lah. Sebab harga dia agak premium. Kemudian kita boleh target berapa tan kita nak dapat, kita boleh target untuk melon lah. Jadi dia punya time harvest pun tak lama, 65 hari. Jadi kita dapat target untuk jualan tu selama 65 hari. Jadi kita fokus pada tourism. Kita tak jual dalam market, kita jual kepada pelancong yang akan datang melawat ke kebun kita. Ya, jadi soal untuk jualan tu memang tak ada masalah lah. Selain itu, pengaplikasian teknologi sama turut mampu menjimatkan tenaga kerja. So daripada hari pertama kita tanam sampailah harvest, iaitu pengeluaran, so semua dikawal selit oleh komputer. So kita cuma perlu untuk penjagaan racun sahaja. Untuk pembajaan, penyiraman,
semua dikawal selit oleh sistem komputer yang dinamakan IoT, Internet of Thinking. Dia perlukan rumah hijau supaya senang kita untuk kawal serangga lah. Sebab buah ni adalah buah limited. So untuk buah di Agrobit Farm ni, dia dah dapat MyGap itu, Malaysia Agriculture Practical. So dia bebas, dia buah organik lah, bebas daripada racun chemical. Untuk rekod, buah melon premium ini akan dipasarkan untuk negeri Selangor terlebih dahulu pada harga sekitar RM25 sekilogram. Ini pula suatu kejayaan yang amat membanggakan dalam bidang perubatan. Hospital Queen Elizabeth II HQE2 dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS telah berjaya melakukan pembedahan otak ke atas seorang pesakit dalam keadaan sedar penuh, iaitu yang pertama seumpamanya dijalankan di negeri tersebut. Menurut kenyataan dari Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin, pembedahan secara sedar atau awake craniotomy adalah usaha dan kerjasama dari beberapa pakar. Mereka terdiri daripada pakar bedah otak dari HQE2, Dr. M. Sofan Zenian dan Dr. Hezri Abu Hassan, pakar bius otak dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS, Dr. Yep Bontat, serta pakar perunding kanan pembedahan otak Hospital Sungai Buloh, Dr. Liu Bun Seng. Pesakit pula merupakan seorang wanita berusia 50 tahun yang mengalami simptom sakit kepala sejak Oktober 2022 sebelum disahkan menghidap multiple meningioma di bahagian kiri otak. Untuk rekod pembedahan otak awake craniotomy telah dimulakan di Malaysia sejak awal 2010 di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM, Hospital Kuala Lumpur HKL, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Sultanah Aminah HSA. Okey, kedudukan bersedia penjaga gol. Step pertama adalah penjaga gol perlu berdiri menggunakan kedua belah kaki selebar bahu dan kedudukan lutut dibengkokkan sedikit, pinggan juga dibengkokkan sedikit. Kedudukan bahagian upper body, kedua belah tangan perlu diangkat melebihi paras dada dan bahu. Tangan hendaklah melebihi ketinggian pinggan, bertujuan untuk bergerak sama ada ke atas dan ke bawah semasa proses melakukan menyelamatkan bola. Dan kayu dipegang secara mendatar atau menegak dan dicondongkan di hadapan supaya jika bola terkena ia tidak membias ataupun terpesong masuk ke dalam gol. Bersua kembali. Kebiasaannya Pesta Pongal disambut meriah oleh masyarakat India dengan berhimpun bersama keluarga dan sanak saudara selain menikmati pelbagai hidangan di rumah masing-masing. Namun bagi sekumpulan pelajar di Kedah, jarak yang memisahkan mereka dan keluarga bukanlah alasan untuk tidak meraihkan pesta menuai itu. Dianjurkan di Kuil Sri Mahamariaman, Changlun, projek Namba Uni Pongal atau Pongal Universiti kita itu disertai lebih 230 pelajar daripada pelbagai latar belakang keluarga. Cetusan idea ahli kelab unit debat Tamil dan Silambam Society Universiti Utara Malaysia UUM berkenaan bertujuan memberi peluang mereka yang tidak berkesempatan pulang ke kampung untuk sama-sama meraihkan pesta itu sebagai sebuah keluarga besar. Kami memulakan program ini sebagai opening untuk kelab kami lah. Yang ini merupakan first program untuk board kami. Pelbagai aktiviti diatur bagi memeriahkan sambutan, antaranya membuat kolom menggunakan tepung beras, memasak nasi manis serta mengikat bunga atau toranam. Tidak hanya mengubat kerinduan, program itu nyata memberi pengalaman baharu buat pelajar yang terlibat. Sebuah kedai runcit di Michigan, Amerika Syarikat diubah suai menjadi lokasi pameran ribuan barangan yang diperbuat daripada plastik yang dikitar semula. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran di kalangan orang awam tentang bahaya penggunaan plastik. The Plastic Bag Store bukan kedai runcit biasa. Ia adalah satu hasil seni yang direka khas bagi menggalakkan orang ramai memikirkan tentang kesan penggunaan plastik kepada alam sekitar. Kedai yang terletak di Ann Arbor, Michigan ini mempunyai beberapa rak yang menempatkan pelbagai barangan seperti daging, telur dan kek.
Semuanya diperbuat menggunakan plastik yang dikutip di jalanan dan sampah plastik yang dikitar semula. Pada waktu tertentu, kedai ini juga akan ditukar kepada lokasi pementasan filem pendek bagi menceritakan tentang bahaya penggunaan plastik dan kesannya kepada generasi akan datang. I got the idea many years ago after watching someone bag and double bag and triple bag all my groceries that were already inside of bags and boxes and bags, and I just was sort of struck by how ridiculous how much packaging is involved in our everyday lives, and it just seemed so absurd, and I thought maybe I could make a project that was even more absurd. Menurut Institute World Watch, sebuah organisasi kajian alam sekitar di Washington DC, rakyat di Amerika Syarikat membuang lebih 100 bilion beg plastik setiap tahun. Pameran ini berlangsung sehingga 5 Februari depan dengan kerjasama antara University of Michigan, Museum of Art, University Musical Society, University of Michigan Arts Initiative and Graham Sustainability Institute. Tiket berharga $30 seorang dan $12 untuk pelajar. Terdahulu, pameran sama pernah diadakan di New York, Los Angeles, Chicago, Texas dan Adelaide, Australia. Sukan dimulakan dengan kejohanan hoki Piala Dunia di India. Selain memburu kedudukan terbaik untuk meneruskan saingan ke pusingan kalah mati, ada misi penting yang turut mengiringi skuad negara pada pertemuan menentang New Zealand pada aksi terakhir kumpulan C petang esok. Skuad hoki negara kini sudah berada di Bhubaneswar selepas mengharungi penerbangan selama sejam dari Rourkela. Yang pasti, debaran menghadapi New Zealand turut diiringi kabar gembira apabila Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH mengesahkan Malaysia kini melonjak satu anak tangga ke kedudukan 10 terbaik dunia. Kemaskini segera FIH itu susulan kemenangan 3-2 Malaysia ke atas Chile pada aksi pertama kumpulan C. Secara kebetulan, Malaysia akan bertemu pasukan ranking ke-9 dunia New Zealand esok. Dan jika menang, skuad kebangsaan berpeluang meminta selawan untuk naik ke ranking lebih tinggi. Menjelang pertemuan menentang New Zealand, pengurus pasukan Datuk Mirnawan Nawawi mengesahkan tonggak serangan Syahril Saabar tidak dapat diturunkan kerana mengalami kecederaan. Perlawanan Malaysia menentang New Zealand dijadual berlangsung di Stadium Kalinga, Bhubaneswar jam 3.30 petang esok. Penting untuk kedua-dua pasukan meraih kemenangan untuk kedudukan lebih baik menjelang perlawanan crossover yang bakal menemukan pasukan dari kumpulan D sama ada Sepanyol, India atau England. Keperkembangan badminton terbuka India. Sememangnya penampilan barisan negara dinantikan selepas penampilan hambar pada terbuka Malaysia minggu lalu. Antara yang pastinya paling ditunggu, aksi perseorangan lelaki utama Lee Zijia. Sedang berlangsung, Zijia menentang pemain Indonesia Seshar Hiren Rustavito pada pusingan pertama. Set pertama, Zijia tewas 20-22. Pada terbuka Malaysia minggu lalu, Zijia yang membawa status pemain nombor 2 dunia tersingkir seawal pusingan pertama. Sekiranya Zijia melepasi pusingan pertama, dia bakal berdepan seorang lagi pemain negara, Eng Ziyong. Itu pun sekiranya Ziyong mengatasi cabaran pemain muda Cina, Li Shifeng malam ini. Sementara itu, beregu lelaki nombor 1 negara, Aaron Chia Soh Woyik mara ke pusingan kedua. Mereka menumpaskan rakan sepelatih Man Wei Chong T Kai Wun 23-21, 21-10. Terbuka Malaysia minggu lalu, Aaron dan Woyik sekadar bertahan pada pusingan kedua. Sementara itu, tiada lagi aksi pemain negara dalam perseorangan wanita apabila wakil tunggal Goh Jin Wei terkandas pada pusingan pertama. Hasrat untuk memperbaiki pencapaian mara ke pusingan kedua pada terbuka Malaysia minggu lalu tidak kesampaian apabila tewas kepada pemain Thailand Ratchanok Itanon. Jin Wei nyata sukar menyaingi lawan yang diletakkan pilihan ke-6 apabila tewas mudah 13-21, 11-21 cuma dalam tempoh 27 minit. Turut tersingkir seawal pusingan pertama, beregu lelaki gandingan Goh Zifei dan Izzuddin Rumsani. Mereka yang juga gagal melepasi pusingan pertama pada terbuka Malaysia minggu lalu kalah kepada pasangan Cina
Ren Jiangyu dan Tan Kiang. Ziwei dan Izudin yang memberi tentangan sengit. Akur kalah straight set 19-21, 17-21. Langkah pasangan wanita Vivian Ho dan Lim Chiu Sien turut tersekat pada pusingan pertama. Mereka juga tewas kepada gandingan Cina Lin Wen Mei dan Liu Zuan 16-21, 9-21 sekaligus mengulangi kekalahan pada pusingan pertama terbuka Malaysia. Tenis terbuka Australia, nasib berbeza dua pemain sensasi. Kecederaan yang dialami nyata menjejaskan persembahan juara bertahan Rafael Nadal yang akur tersingkir pada pusingan kedua. Manakala jago Serbia Novak Djokovic mudah meneruskan kemarahan. Berdepan pemain Amerika Syarikat Mackenzie McDonald, kecederaan pangkal paha kiri membatasi pergerakan Rafael Nadal. Dua kali Nadal terpaksa mendapatkan rawatan pada aksi yang berlangsung di Rod Laver ini. Meskipun cekal untuk meneruskan perlawanan, Nadal, juara 22 kali Grand Slam, akhirnya akur tewas pada perlawanan 3 set, 4-6, 4-6 dan 5-7. Pada satu lagi perlawanan tumpuan, bintang Serbia, Novak Djokovic menentang pemain Spanyol Roberto Carballes Baena. Penampilan Djokovic sememangnya dinantikan selepas tidak mengambil bahagian pada edisi lalu. Selepas bertarung selama 2 jam 3 minit, Djokovic meneruskan kemarahan menerusi kemenangan 6-3, 6-4 dan 6-0. Dalam saingan wanita, pilihan utama Iga Swiatek meneruskan aksi konsistennya untuk melepasi pusingan kedua. Tidak banyak masalah yang dihadapi Swiatek menepikan ranking ke-84 dunia dari Colombia, Camila Osorio. Swiatek menang mudah 6-2 dan 6-3. Berbeza situasi yang dihadapi pilihan kedua Ons Jabeur dari Tunisia. Dia diberi saingan hebat Tamara Zidansek dari Slovenia. Menang 7-6 pada set pertama, Jabeur tersentak dengan kebangkitan Zidansek yang menang 6-4. Set penentuan, Jabeur tampil lebih kemas dengan menguasai permainan sebelum menang 6-1. Visual tarian singa dalam air di Aquaria KLCC menjelang Tahun Baru Cina mengakhiri Buletin Didik. Saya Syafri Zon Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.